warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ma taufiqi illa billah wa ma tawakkuli wal i'timadi wal i'tisami illa ala Allah. Salawatullahi wassalamuhu alaihi ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik. Allahumma atina al-hikmah yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Baik, terima kasih pada Al-Fadhil yang bahagia Ustaz Hafiz, Datin Nur Laila dan juga semua sahabat-sahabat muslimin dan muslimat di mana sahaja kalian berada. Kita doakan sebagaimana doa ataupun sebagaimana kata-kata Nabi Isa alaihi salam ketika memperkenalkan dirinya kepada kaumnya dengan berkata, Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakah, sampai ke akhir ayat. Cuma saya nak petik kata-kata beliau, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allahumma ja'alna mubarakan aynama kunna. Ya Allah, jadikanlah kami diberkati di mana saja tempat kami berada. Saya kira kita yang berada pada hari ini, pada petang yang berbahagia ni, di mana, di merata tempat. Dan kita doakan mudah-mudahan kat mana saja tempat kita duduk, kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Ustaz Hafiz sebelum nak mulakan usrah dia baca Quran? Tak boleh ke terus dengan usrah ataupun dengan kuliah? Maka kita jawab kita jawab dengan satu jawapan. Majlis kita ni bukan majlis kita ni bukan majlis sebarangan, tetapi majlis ni majlis yang dihadiri oleh para malaikat. Macam mana kita nak buat majlis kita ni supaya malaikat datang? Disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun min baitin min buyutillah. Takkan berkumpul mana-mana orang di dalam rumah-rumah Allah ataupun kat mana saja tempat mereka berada. Yatluna kitab Allah, mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa yatadarasunahu, dan mereka mempelajari isi kandungan Al-Quran. Illa, melainkan, nazalat alaihimus sakinah, maka para malaikat secara Allah akan turunkan pada mereka ketenangan. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, Allah akan berikan, turunkan pada mereka rahmat. Wa haffat alaihimul malaikah, dan mereka akan didatangi oleh para malaikat dan mendoakan kepada mereka. Wa zakara man indah, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebut nama mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. 4 benda kita dapat kalau sekiranya kita berada di dalam majlis yang dibacakan Al-Quran, yang kita pelajari isi kandungan Al-Quran, sakinah, rahmah, para malaikatnya, dan yang terakhir Allah akan sebut nama kita. Sahabat-sahabat rahimakumullah, insya-Allah pada hari ini kita nak menyambung perjalanan perjalanan manusia. Yang sekarang ini kita masih lagi berada pada alam yang kedua selepas daripada alam rahim. Kita berada di alam dunia, tetapi kita bercakap berkaitan tentang alam selepas daripada alam dunia. Pasal apa kita nak bercakap tentang alam tersebut sedangkan kita tak sampai pun lagi? Maka tujuannya kita bercakap sebabkan apa? Disebabkan kerana kita nak sahut apa yang Nabi SAW sebut kat kita. Apa kata Nabi SAW? Atadruna manil kayyis? Satu hari ni Nabi SAW ni dia tanya sahabat, hampa kenal ke tak kenal siapa dia orang yang al-kayyis? Apa makna al-kayyis? Kayyis ni bukan kayyis pagi makan pagi, kayyis petang makan petang, itu kayyis.
Al-Kayyis. Apa dia Al-Kayyis? Al-Kayyis ni Az-Zaki. Al-Kayyis Asy-Syatir. Al-Kayyis ya kita panggil An-Nabil, An-Najib. Apa dia makna Kayyis ni? Orang yang cerdik. Siapa orang yang cerdik di antara kita? Mungkin kita kata yang cerdik itu orang yang berpendidikan. Tetapi cerdik yang Nabi SAW maksudkan di sini apa dia? Okay. Al-Kayyis man dana nafsahu lima amila ba'dal maut. Orang yang cerdik ini orang yang buat pertimbangan, orang yang buat persiapan untuk hari selepas daripada kematian. Dia cari bekal apa yang dia nak bawa untuk hari yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak ada manfaat harta benda dan anak pinak. Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan orang yang datang bertemu Allah dalam keadaan hati yang sejahtera. Sahabat-sahabat Haji Osman, dia Amanda, okey, Abang Zul kita, yang mana Yusuf Hashim yang saya sempat tengok nama lah. Kita bukan orang muda lagi, kita dah pun berusia 40 tahun ke atas. Kita dah lepas dah fasa seronok ni, kita katakan sekarang ni bukan nak kata tak seronok, tapi tak sama macam sebelum ni. Kita dah kena buat preparation kita untuk akhirat kita, persediaan untuk akhirat. Kalau nak pergi ke KL, PKP dah okey sikit dah, fasa 2 dah buka. Macam-macam teringat, ada yang nak pergi Langkawi, tak sempat pergi hari tu, nak pergi sekarang. Ada yang nak pergi ke Genting, ada yang nak pergi ke luar negara. Bukan, ada yang nak pergi umrah. Kalau dah nak pergi KL, saya duduk Melaka, saya nak pergi ke KL, saya kena buat preparation. Saya kena bawa baju berapa helai, berapa hari saya nak duduk. Berapa ringgit saya nak kena bawa, berapa banyak duit yang saya perlukan kalau saya nak duduk 3 hari. Pergi ke Langkawi, kita nak beli mangkuk lagi, kita nak beli mangkuk tingkat, nak beli pinggan mangkuk, nak beli cenderahati. Kena ada duit. Kalau nak pergi duduk 3 hari pun memerlukan persiapan bagaimana tempat yang kita akan kekal abadi di sana. Kalau kita katakan kita nak pergi ke satu tempat pun kita ambil kursus, kenapa untuk akhirat kita tak ambil kursus yang sama? Maka inilah kursus akhirat kita. Kalau ada orang yang tanya kita buat apa nama KPA petang-petang ni? KPA petang ni ada kursus. Kursus apa KPA? KPA ambil kursus akhirat. Kursus akhirat. Kursus apa tu? Hari tu kami cerita pasal Padang Mahsyar. Hari ni ustaz tu kata dia nak sambung pula. Apa cerita KPA pun tak tahulah. Tapi persediaan untuk nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, inilah preparation kita yang kita perlu buat. Dan inilah tanda orang tu orang yang cerdik. Orang yang mempunyai hati yang celak. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Baik, sekarang kita dah cerita dah hari tu apa yang berlaku ketika di Padang Mahsyar. Baik, apa yang berlaku pula selepas daripada tu? Kita mungkin nak tahu. Maka setelah berlalunya keadaan kehidupan manusia, dibangkitkan mereka, dibawa mereka pergi ke Padang Mahsyar, huru-hara yang berlaku pada waktu tersebut, berlaku satu pula peristiwa yang lain. Apakah peristiwanya? Iaitu kita akan mendapat satu benda, iaitu dipanggil sebagai asy-syafa'ah, syafaat. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Kita duk baca dalam ayat kursi. Takkan ada siapa pun yang dapat syafaat ataupun boleh bagi syafaat melainkan orang yang diizinkan oleh Allah. Di antara salah satu syafaat yang kita sedang menunggunya, yang kita nak dan kita teringin adalah syafaat yang datang daripada Nabi SAW. Baik, maka ada satu masa dan satu tempat selepas daripada Padang Mahsyar itu, satu tempat yang dinamakan tempat asy-syafa'ah. Pada waktu tersebut kita akan mendapat syafaat. Baik, bagaimana bentuk syafaat ini? Syafaat ini datang dalam bentuk yang pelbagai. Syafaat Al-Quran dengan Al-Quran, syafaat sedekah dengan sedekah. Syafaat itu dia datang dalam bentuk syafaat amalan yang kita buat, dan dia juga datang dalam bentuk syafaat yang dinamakan sebagai syafaatul uzma. Apa dia syafaatul uzma ni? Syafaat yang datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun pergilah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ana min ummatik, wahai Rasulullah, aku ni umat engkau ya Rasulullah. Isfi'ni, boleh tak bagi syafaat dekat aku? Sahabat-sahabat, apa rasa kita tiba-tiba kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana la a'rifu, aku tak kenal pun siapa engkau. Minta pula kali yang kedua, ya Rasulullah, ana min ummatik isfi'ni, wahai Rasulullah, aku adalah umatmu ya Rasulullah, tolong berikan syafaat pada aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ana la a'rifu, aku tak kenal pun siapa engkau.
Minta pula kali yang ketiga, macam mana keadaan kita kalau sekiranya Nabi SAW tak kenal kita dan pada waktu tu tak ada satu benda pun yang boleh bagi syafaat dekat kita. Sebab itu pentingnya amalan kita sebelum mati ni, waktu tengah hidup kena buat preparation. Pasal kita memerlukan sesuatu. Apa yang kita perlu? Salah satunya untuk kita menjadikan Nabi SAW sebagai qudwah. Apa tujuannya? Sebagai satu benda yang akan mendatangkan syafaat bagi kita di hari kiamat kelak. Sebagaimana disebut ketika ditanya oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Apa kata Nabi SAW? Ya Rasulullah, kaifa ta'rifu ummatak? Wahai Rasulullah, macam mana engkau dapat kenal umatmu? Kata Nabi SAW, a'rifu ummati ala qadri salawatihim alai. Aku dapat kenal umatku dengan kadar berapa banyak mereka berselawat ke atas aku. Sahabat-sahabat, Quran juga selawat kena. Okey, baik. Pada waktu yang sama bukan sekadar selawat, itba'ur rasul, mengikuti jalan yang Nabi SAW bawa. Kita belajar hadis, bukan sekadar kita nak belajar Quran. Sungguh sahabat-sahabat, ada saya dulunya kita duk sangka Al-Quran dah cukup baik kita belajar Al-Quran. Tapi kalau siapa yang belajar pula hadis, dia akan dapat rasa seronoknya digabungkan Al-Quran dengan hadis. Backup kepada Al-Quran tu adalah hadis. Banyak perkara di antara benda yang saya mungkin boleh minta sahabat-sahabat jangan lepaskan peluang kalau ada masa. Selagi ada hayat di kandung badan, pergilah belajar satu kitab, nama dia kitab Riyadhus Salihin. Kalau ada siapa-siapa yang mengajar kitab tu, pergi belajar. Kerana kitab Riyadhus Salihin ni di antara kitab yang amat luar biasa susunan topik-topik yang ada kat dalam tu. Sebagai persediaan kita untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tujuannya kita belajar hadis ni? Salah satunya supaya kita dapat ikut Nabi. Bila kita dapat ikut Nabi, confirm kita akan dapat syafaat baginda saat ketika kita berada selepas daripada huru-hara yang berlaku di padang mahsyar pada waktu tersebut. Baik, selesai dah keadaan ketika mana syafaat tu tadi. Mudah-mudahan kita dapat syafaat. Apa yang berlaku pula selepas daripada itu, berlaku satu perkara lagi pula, iaitu berkaitan tentang penyerahan kitab dan juga hari hisab. Tapi sebelum itu ada beberapa benda. Ibnu Katsir dia meletakkan, dia kata selepas daripada berkumpulnya kita di padang mahsyar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memperlihatkan syurga dan neraka. Syurga dan neraka ni akan diperlihatkan kepada kita. Timbangan dipasang dan kita akan dihisap pada waktu tersebut. Kita akan pergi satu persatu insya-Allah. Baik. Apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut? Ada satu surah, nama surah ni surah At-Takwir. Surah At-Takwir ini di antara surah yang menyebabkan kepala Nabi SAW beruban. Surah At-Takwir, surah yang menyebabkan beruban kepala Nabi SAW. Pasal apa beruban kepala Nabi? Pasal surah ni cerita pasal hari kiamat. Takutnya Nabi SAW bagaimana kita katakan tadabbur baginda ni sampai ke tahap tumbuh uban ke atas kepala Nabi SAW sebab surah ini. Sebagaimana hadis disebut. Bila sahabat tanya kepada Nabi SAW, sahabat kata apa? Ya Rasulullah, laqad kunta shiban, wahai Rasulullah, kami tengok ke atas kepala engkau ada uban. Kata Nabi SAW, syayyabatni Hud, syayyabatni al-waqi'ah, syayyabatni al-mursalat, syayyabatni amma yatasaalun, syayyabatni at-takwir. Kepala aku beruban disebabkan surah Hud, kepala aku beruban disebabkan surah al-waqi'ah, kepala aku beruban disebabkan surah al-mursalat, kepala aku beruban disebabkan surah amma yatasaalun, dan kepala aku beruban disebabkan surah At-Takwir. 5 surah ini menyebabkan kepala Nabi SAW beruban. Apa sebab? Kelima-lima surah ini menceritakan tentang azab dan perihal hari akhirat. Di antara ayat di dalam surah At-Takwir yang saya sebutkan tadi, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idzal jahimu su'irat. Mungkin sahabat-sahabat hafal. Wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma akhbarat. Dan apabila neraka jahim itu dinyalakan, Allah nyalakan api neraka.
Wa idzal jannatu uzlifat, dan bila mana syurga didekatkan. Maksudnya setiap orang selepas daripada ketika dia berada kat padang mahsyar tu, step seterusnya Allah akan tunjukkan kepada dia dua benda. Yang pertama ditunjukkan kepada dia neraka, yang kedua ditunjukkan juga kepada mereka syurga pada waktu tersebut. Tapi ada orang yang tak dapat hidu bau syurga, ada orang yang dapat hidu. Ada orang yang tak dapat tengok syurga dan ada orang yang tak dapat tengok. Tetapi untuk neraka, ke semua manusia, mereka akan dapat melihat keadaan neraka pada waktu tersebut. Bila ni? Selepas daripada padang mahsyar, Allah terus tunjukkan kepada manusia. Baik. Kemudian apa berlaku pada waktu tersebut? Kemudian Allah berkata, wa nadha'ul mawazinal qisṭa liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Allah kata kami akan pasang timbangan. Apa berlaku? Timbangan mula dipasang. Sahabat-sahabat, bagaimana perasaan kita? Kita ambil exam tapi tak study. Kebetulan tiba-tiba tengok dekat TV, dia kata okey, keputusan akan keluar malam nanti pukul 8 malam. Kita duduk waktu pukul 8 pagi. Hati dah mula berdebar pada waktu tersebut. Allah cerita dekat kita ni. Allah kata, maka kami akan pasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Allah tunjukkan pada kita. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Maka tak ada siapa pun yang akan dizalimi dia pada hari tersebut. Tak ada siapa pun yang akan dizalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Kalaupun dia buat kebaikan tu walaupun sebesar biji sawi sekalipun, sekecil mana sekalipun, Allah akan datangkan pahala. Kan ayat kita duk baca, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa buat amal kebaikan walaupun sebesar zarah, Allah tengok, Allah kira. Siapa yang buat jahat walaupun sebesar zarah, Allah tengok, Allah kira. Okey, itu nak tunjukkan bagaimana keadaan pada waktu tersebut. Wa kafa bina hasibin. Allah kata cukup, kami yang akan hisap. Kami yang akan kira. Okey, kami yang akan kira pada waktu tersebut. Baik, kemudian apa berlaku pada waktu itu? Maka pada waktu tersebut, kita hari ni mungkin kita risau. Sebab tu Nabi SAW suruh buat apa? Dia suruh kita ni awal-awal lagi, hasibu qabla an tuhasabu. Hisab, siap-siap sebelum kamu dihisab. Kenapa? Allah ceritakan, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah takkan menzalimi, menganiayai seseorang walaupun sebesar zarah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau dia buat baik, Allah tambah. Wa yu'ti min ladunhu ajran azima, dan Allah akan berikan di sisi Allah Subhanahu wa taala ni satu ganjaran yang amat besar. Baik, ingat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Pada hari ini apa berlaku? Maka bagaimanalah keadaannya orang-orang kafir bila kami datangkan saksi rasul daripada setiap umat. Maka dibawakan kepada mereka saksi-saksi pada waktu tersebut. Baik, so point dia, Allah akan kira satu demi satu. Setiap kebaikan yang kita lakukan, semua akan dikira pada waktu tersebut. Baik, maka di sana menunjukkan kepada kita bagaimana dikira setiap amalan kita, maka akan ditimbang pada waktu tersebut. Kalau siapa baca kitab Riyadhus Salihin, kita akan jumpa dengan satu tajuk. Iaitu tajuk apa? Tajuknya adalah berkaitan jangan memperkecilkan satu amalan yang kecil. Jangan kecilkan, kerana kita tak tahu amal yang mana besok dia akan memberatkan timbangan kita pada hari akhirat. InsyaAllah sekejap lagi kita akan ceritakan berkaitan tentang beberapa amalan yang akan memberatkan timbangan kita. Baik, maka ketika diperlihatkan kepada pada waktu tersebut di padang mahsyar, diperlihatkan neraka kepada ahli mahsyar. Apa Allah kata? Waji'a yawma idzim bi jahannam. Waktu kita tengah duduk sengsara dalam berlama yang teramat ni dekat padang mahsyar, kemudian Allah katakan dalam Al-Quran, kami bawa datang diperlihatkan neraka jahannam pada hari tersebut. Yawma idzin yatazakkarul insan. Pada hari itu barulah kita ingat balik, ya Allah,
aku dulu hidup 70 tahun ya Allah, ruginya aku pada hari ini. Anna lahu zikra, iaitu maka hari itu tidak akan berguna lagi. Dia beringat pada hari itu, barulah teringat nak buat baik, tak ada guna lagi pada dia hari tersebut. Hari ketika mana dia tengok saja neraka, apa dia kata? Rabbana Tuhan, absarna, kami dah tengok, wa sami'na, kami dah dengar, farji'na na'mal solehan, boleh tak tolong balikkan balik kami ke dunia, inna muqinun, hari ini kami betul-betul yakin. No way, tak ada lagi jalan dah untuk kita balik. Walaupun kita minta dengan menangis, meraung sekalipun, takkan berlaku lagi. So Allah akan perlihatkan neraka kepada ahli masyar pada waktu tersebut. Disebutkan di dalam satu hadis Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, apa kata Nabi SAW, yu'ta bi jahannam yauma idzin, akan datang pada hari akhirat kelak di padang masyar, ditunjukkan pada hari tersebut, iaitu dia katakan neraka ni sab'una alfa zimamin. Pada neraka tu dia ada berapa? Neraka tu dia ada 70,000 tali. Ma'a kullu zimamin sab'una alfa malak yajurrunaha. Dan pada setiap satu tali itu ada 70,000 malaikat yang tarik. Neraka tu ditunjukkan macam mana dahsyatnya neraka tersebut, maka neraka ni dia ada 70,000 tali. Pada setiap tali tersebut ada 70,000 malaikat yang sedang menariknya. Sahabat-sahabat nak bayang lagi macam mana? Tahu ke tak tahu betapa besarnya malaikat yang jaga neraka ni? Malaikat yang jaga neraka, kalau seekor burung yang terbang daripada bahu kanan malaikat ni nak pergi ke bahu kiri dia, dia mengambil masa selama 2 bulan untuk lepas. 2 bulan masa. Bayangkan tengok kalau 70,000 malaikat, besarnya saiz neraka pada waktu tersebut. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Baik, maka apa berlaku? Pada waktu tersebut neraka ni dia ada leher dia. Neraka dia ada leher dia. Dia ada bahagian leher, bahagian atas, dia ada bahagian bawah dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan keseluruhan daripada neraka, maka disebut di dalam surah Al-Furqan ayat 12 dan ayat yang ke-14. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Iza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Bila neraka itu dapat tengok manusia daripada tempat jarak yang amat jauh. Jauh lagi ni nak sampai neraka dengan syurga ni. Tapi dia dah dapat tengok, dia dah dapat aim dah siapa yang bakal masuk ke dalam neraka. Bagaimana keadaan neraka ni? Neraka ni adalah makhluk. Allah jadikan neraka ni, dia akan mengeluarkan suara geram dia. Suara ngeraman dia, suara geram dia ni, dan suara nyalaan api. Pernah tengok rumah terbakar kan? Macam mana bunyi rumah terbakar tu, bunyi yang amat kuat. Kalau rumah satu biji rumah terbakar bunyi dia kuat, bagaimana dengan bunyi nyalaan api neraka? Sahabat-sahabat rahimakumullah. Wa idza ulqu minha makanan dhayiqan muqarranin da'u hunalika thubura. Allah kata, dan apabila mereka dilemparkan masuk ke tempat yang sempit kat dalam neraka dengan dibelenggu. Nak masukkan dalam neraka tu Allah sengaja tunjukkan macam mana keadaan dia. Mereka bukan dipanggil nama. Okey, nombor 001 sila masuk pintu nombor 3. Tak. Dilemparkan mereka. Khudhuhu faghulluh thummal jahima salluh. Tangkap mereka, ikat. Ikat macam mana ni? Tangan duduk dekat leher. Tangan akan dibelenggu pada leher, kaki akan dibelenggu pada leher, kemudian dicampakkan mereka masuk kat mana? Dicampakkan mereka masuk kat dalam neraka pada waktu tersebut. Maka mereka akan dapat kebinasaan. Allah kata lagi, la tad'ul yawma thuburan wahida. Ahli neraka, jangan kamu mengharapkan satu kebinasaan. Pasal apa? Ahli neraka tu kata, matikan kami. Sekali campak, matikan kami terus. Sebenarnya Allah tak akan jadikan sekali saja kebinasaan, mati hidup balik, mati hidup balik. Dan Allah berkata, jangan harap satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak. Tu neraka ni pada waktu tersebut. Sehingga kata Al-Imam Sya'bi berkaitan tentang ayat ini, apa kata dia? Dia kata apabila neraka itu melihat mereka daripada tempat yang amat jauh, maka mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalaannya, kerana neraka marah dan benci kepada setiap orang musyrik dan setiap orang yang mempertuhankan selain daripada Allah. Neraka geram pada waktu tersebut. Baik, maka itu di antaranya bahkan Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dia bawa satu riwayat daripada Ibnu Abbas. Apa kata dia? Ada orang yang diseret pergi ke neraka, maka sebahagian api itu menyusup masuk kepada sebahagian yang lain.
Kemudian Allah bertanya, mengapa dengan kamu? Kata neraka, dia meminta tolong kepadamu daripada deraanku. Jawab neraka, Allah memerintahkan, lepaskan hamba-Ku itu. Ada seorang yang lain diseret ke neraka, maka dia berkata, wahai Tuhanku, aku dulu menyangka engkau takkan sekejam ini. Allah bertanya, apa yang kamu kira? Rahmatmu akan meliputi aku. Akhirnya orang itu pun dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita berkaitan neraka. Baik, tak apa, kita teruskan. Selepas dipertunjukkan kepada kita neraka, maka berlaku pula satu benda lagi. Apa dia lagi? Ketika mana dipasangkan timbangan pada waktu tersebut. Baik, so ayat yang kita bacakan yang tadi iaitu surah Al-Anbiya, kata Allah, wa nadha'ul mawazin al-qis. Allah akan pasang timbangan yang tepat pada hari tersebut. Baik. So selepas dipasang itu, apa Allah kata? Faman saqulat mawazinu. Siapa yang berat timbangan, faulaika humul muflihun, maka berjayalah mereka. Maknanya sekarang kita perlu penuhkan timbangan kebaikan kita, sebab kita nak timbangan kebaikan kita tadi itu berat. Karena siapa yang berat timbangannya, iaitu pada timbangan kebaikan, nescaya mereka akan berjaya. Wa man khaffat mawazinu. Siapa yang ringan timbangan, maknanya bukan tak ada benda, ada tapi ringan timbangan. Faulaika allazina khasiru anfusahum, maka mereka akan rugi, fi jahannam khalidun, nescaya mereka akan kekal berada kat dalam neraka. Okey, so berlaku pula pada waktu tersebut Allah akan bawa datang timbangan. Okey, macam mana bentuk timbangan? Dikatakan wal waznu yauma idzinil haq. Timbangan pada hari itu adalah benar. Faman saqulat, siapa yang berat timbangannya, faulaika humul muflihun. Wa man khaffat, okey, sebagaimana yang kita katakan, faulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Baik, maka ayat ini di antara ayat yang menunjukkan bagaimana ada satu benda itu dinamakan sebagai timbangan, dan timbangan inilah yang akan diletakkan amal perbuatan kita. Di antara ayat yang selalu kita duk dengar, ayat daripada surah Al-Qari'ah. Fa amma man thaqulat mawazinu. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'aishatir radiyah, maka dia akan berada pada kehidupan yang memuaskan. Siapa yang berat timbangan, dia selamat. Wa amma man khaffat mawazinu. Siapa yang ringan amalan dia, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dikembalikan ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahu ke tak kamu neraka hawiyah tu neraka apa? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Baik, cerita kaitan di antara neraka, berat dan ringan timbangan tu ada kaitan tentang syurga dan neraka kita. Sahabat-sahabat, rasa-rasa macam mana lah timbangan kita apa yang kita buat. Sebab tu nak kena apa? Kita hari ni nak kena cari benda-benda yang boleh memberatkan timbangan kita di hari akhirat. Baik, siapa tahu apakah amalan yang paling memberatkan timbangan di hari akhirat? Okey, tadi kita cerita pasal timbangan. So sekarang sementara masih lagi ada masa bagi kita ni, kita nak tahu apa benda yang menjadikan timbangan kita tu boleh jadi berat. Contoh kita katakan letak kapas segenggam, ringan. Tapi kalau letak segenggam emas, segenggam batu, dia akan jadi berat. So, begitulah juga dengan mizan timbangan di hari akhirat kelak. Maka satu hadis daripada Abu Darda menceritakan, apa kata Nabi SAW, di antara perkara yang menjadikan timbangan kita berat, asqalu syai'in fil mizan, benda yang paling terberat amalnya kalau diletakkan pada timbangan tersebut. Apa dia? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak, apa benda yang paling berat? Apa rasa-rasa? Rasa-rasa apa dia yang paling beratkan timbangan? Saya tulis tengok dalam komen, saya nak tengok. Apa benda yang paling memberatkan timbangan kita? Benda yang paling memberatkan timbangan kita, siapa tahu? Perkara yang paling memberatkan timbangan kita, tahu tak apa dia? Satu benda yang mungkin kita tak sangka. Sebelum ni kita dah buat tak peduli, tapi hari ni kalau sahabat-sahabat tahu, sesungguhnya benda inilah yang paling memberatkan timbangan.
maka benda tersebut adalah khulqun hasan, iaitu akhlak yang terpuji. Sahabat-sahabat, ruginya orang yang berakhlak dengan akhlak yang buruk. Akhlak terpuji di antara benda yang paling menjadikan timbangan kita jadi berat. Okey, cek balik macam mana akhlak kita, pertuturan kita, perangai kita, hubungan kita dengan masyarakat, dengan sahabat handai, dengan jiran tetangga. Maka semua kena perhatikan. Kerana khuluqun hasan, akhlak yang terpuji itulah yang akan menjadikan iaitu timbangan kita paling berat. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Ada lagi yang di antaranya. Okey, itu satu saya sebutkan. Satu benda yang memberatkan timbangan, yang pertama akhlak yang terpuji, orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Mulut tak pernah cakap pasal orang, tak pernah maki hamun orang, tak pernah hasad dengki dekat orang. Pernah dengar tak kisah seorang sahabat Nabi, calon ahli syurga? Baik, siapa dia nama sahabat tersebut? Pada 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga, ada seorang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau sahabat-sahabat pernah dengar, ada seorang sahabat Nabi, nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Satu hari ni ketika waktu asar, sebelum masuk waktu asar ni, apa kata Nabi SAW? Nabi kata, yattali'ul an rajulun min ahli jannah. Saat lagi akan masuk melalui pintu ini seorang lelaki daripada ahli syurga. Calon ahli syurga akan datang. Tiba-tiba yang masuknya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian besok Nabi sebut lagi Sa'ad juga yang masuk ke pintu tu. Lusa Nabi sebut lagi Sa'ad juga yang masuk. Sampailah seorang anak muda yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Dia tak puas hati berkaitan tentang kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas ini nama dia naik sebagai calon ahli syurga. Maka dia pergi tengok apa amalan yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila dia pergi tengok, maka dia tengok amalan Sa'ad ni amalan yang biasa saja. Dia bangun tengah malam, dia solat 2 rakaat, dia pergi solat berjemaah, dia balik, dia hanya berzikir sikit-sikit macam orang lain buat. Sampailah Sa'ad, Abdullah bin Amr bin As ni tanya dia, wahai Sa'ad, boleh tak ceritakan pada aku apa amalan yang kau buat sampaikan engkau dikatakan sebagai ahli syurga? Kata Sa'ad dalam keadaan rendah diri, dia kata aku tak ada buat apa, aku buat sama macam orang lain buat. Setelah didesak, maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku tidak pernah sekali pun bercakap bohong. Tak pernah cakap bohong. Yang kedua, aku tidak pernah berhasad dengki walaupun sekali pun kepada mana-mana orang Islam. Bayangkan tengok para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab itu kata Abdullah bin Amr bin As, tak pelik pun kalau engkau menjadi salah seorang calon ahli syurga. Sahabat-sahabat rahimakumullah, tu Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, kita dah ceritakan satu, sekarang kita tengok apa amalan kedua yang memberatkan timbangan. Baik. Ustaz minta Ustaz tolong ulang 5 surah yang menyebabkan kepala Nabi SAW beruban. Okey. Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun, surah An-Naba' tu, dan At-Takwir. Okey. Surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat. Okey. Kemudian Amma Yatasa'alun, kemudian surah At-Takwir. Okey, 5 surah. Siapa sahabat-sahabat yang tahu, yang dah tulis, mungkin boleh tolong share dengan sahabat kita yang bertanya tadi. Baik, ya betul, sahabat kita dah jawab dah. Okey, soalan yang kedua, apakah amalan yang menyebabkan timbangan kita jadi berat? Maka di antara salah satunya datang daripada hadis Sahih Muslim daripada Abu Malik Al-Ash'ari. Dia kata Nabi SAW pernah sebut, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Okey. Walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu akan memenuhkan timbangan, memenuhi timbangan. Ingat, perkataan alhamdulillah akan memenuhkan timbangan. Tahu tak pasal apa? Bila kita katakan senang, simple saja nak sebut alhamdulillah, bukannya susah pun. Tapi perkataan alhamdulillah itu akan disambung. Bila kita sebut perkataan alhamdulillah, para malaikat akan menyambung, maka para binatang, makhluk lain yang mendengar akan menyambung perkataan tersebut. Baik, contoh. Kenapa bila kita bersin, contoh bila kita bersin kan kita sebut apa? Kita bersin saja, bersin, kita sebut alhamdulillah. Baik, bila kita sebut alhamdulillah, orang yang dengar kena sebut apa? Yarhamkallah. Bila ada orang sebut yarhamkallah, kita kena jawab balik. Bayangkan tengok kalau ada 100 orang kat depan kita. Sebagaimana kisah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri dia bersin.
Anak murid dia 1000 orang kat depan ni menjawab. Bila jawab yang ada kat dalam masjid, yang di luar masjid tanya, apa bising-bising? Dia orang kata Hasan Basri bersin. Yang kat luar masjid pula menyebut yarhamkallah. Sampai bergema ucapan membesarkan Allah disebabkan bersin Hasan Al-Basri. Bunyi suara orang jawab bersin tadi tu didengari sampai ke dalam istana khalifah yang hidup pada waktu tersebut. Raja tanya, siapa? Kenapa semua orang mengucapkan yarhamkallah, mendoakan, menyebut, membesarkan Allah ni dengan suara yang gegak gempita ni? Kata isteri kepada raja tu, dia kata raja mereka bersin. Terkejut si raja tu, dia kata aku tak bersin. Kata isteri raja tu, sebenarnya bukan engkau raja kepada rakyat ini, tetapi raja kepada rakyat ini adalah Hasan Al-Basri. Baik, malam beberapa hari yang lepas kami baca tafsir surah Sabah. Dalam tu diceritakan bagaimana Nabi Allah Daud alaihi salam, maka dia orang yang sentiasa menyebut perkataan alhamdulillah. Dia mensyukuri nikmat yang Allah bagi. Bila dia menyebut alhamdulillah, binatang, bukit, gunung ganang, kesemuanya menyebut perkataan yang sama. Sebab tu dikatakan memenuhkan timbangan ini. Yang pertama kerana perkataan tersebut adalah perkataan yang diucapkan oleh para malaikat. Alhamdulillah tu perkataan yang sentiasa diucapkan oleh para malaikat. Allazina yahmilunal arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Malaikat yang kerja dia ni menanggung arasy, sentiasa bertasbih kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah waktu mereka sedang tawaf di sekitar arasy pada waktu tersebut. Mereka mengucapkan perkataan alhamdulillah. So, alhamdulillah itu memenuhkan timbangan. Lazimi mulut dengan alhamdulillah. Ini tak silap sikit, lahbau, hawau, kurang ajar. Kenapa tak gantikan dengan perkataan-perkataan yang baik? Ingat, alhamdulillah di antara benda yang memberatkan timbangan. Tak pelik kenapa Nabi SAW kata, jangan tinggalkan setiap kali lepas solat 33, 33, 33. Tahmid, tasbih, tahmid dan juga takbir. Okay, apa tujuannya? Antaranya nak memberatkan timbangan kita, banyakkan mulut dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah. Baik, next kita pergi. Okey, kemudian kata Nabi SAW, wa subhanallah walhamdulillah. Bila digabungkan kalimah subhanallah dan kalimah alhamdulillah, tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard, maka dia akan memenuhkan di antara langit dan bumi. Sahabat-sahabat, dahsyatnya kehebatan alhamdulillah dan perkataan subhanallah sekiranya digabungkan, dan ini juga di antara benda yang akan memberatkan timbangan. Baik, sambung lagi. Wassalatu nur. Solat akan menjadi cahaya bagi kita di hari akhirat. Solat akan menjadi cahaya. Wassadaqatu burhanun. Dan sedekah itu akan menjadi bukti kepada kita. Wassabru dhiyaun. Dan sabar itu akan mendapat satu cahaya yang amat cerah. Cerah ni bukan cerah pada tubuh badan. Solat tadi cerah pada tubuh badan, tapi sabar itu cahayanya tu akan menerangi tempat yang lain. Baik, wal Qur'anu hujjatun, dan Al-Quran akan menjadi lawyer kita di hari akhirat. Hujjatul laka au alaika. Bahkan dia boleh jadi pendakwa raya dan dia juga boleh jadi lawyer kepada kita. Baik, kemudian disebut kullun nas yaghdu fabayi'u nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Lalu ada yang menjual, semua orang pergi. Waktu pagi dia keluar daripada rumah, dia pergi cari rezeki. Ada yang menjual diri, sesudah itu dia memerdekakan atau dibiarkan dia binasa. Maksudnya, apa yang kita buat, itulah yang kita akan dapat. Poin daripada hadis ini, amalan yang seterusnya adalah zikrullah di antara perkara yang akan menjadikan timbangan kita jadi berat. Baik, next, amalan yang ketiga. Apakah amalan yang ketiga yang akan memberatkan timbangan? Baik, di antara benda yang memberatkan timbangan, membantu kita di hari akhirat kelak dan pada timbangan kita, sebagaimana hadis yang direkodkan daripada hadis yang sahih, iaitu dikatakan ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat kelak. Akan datang pada hari kiamat kelak Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, wa surah Ali Imran dan juga Ali Imran. Fa innahuma, kedua-dua surah ini, ta'tiyani yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari akhirat ka'annahuma ghamamatan au ghayabatan. Maka dua surah ini dia akan menjadi gumpalan awan ataupun menjadi dua kawanan burung.
Baik, apa yang berlaku? Yuhajjani an sahibihima. Nescaya kedua-dua surah ini akan menjadi pembela kepada orang yang membacanya. Sahabat-sahabat yang bantu kita pada waktu itu antaranya Al-Quran yang kita baca. Sebab tu jangan biarkan ni benda-benda hak memberatkan timbangan. Al-Quran, subhanallah, walhamdulillah, akhlak yang baik kita dah dapat dah 3. Bukan, kita dah dapat dah 3. Di sana ada satu lagi hadis yang lain. Hadis yang lain yang menceritakan innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azimus samin yaumal qiyamah la yazinu 'indallah janaha ba'udah. Hadis ni daripada Abu Hurairah, juga kata-kata daripada Ibnu Mas'ud. Cerita di hari akhirat ni betapa dahsyatnya ketika dibawa timbang ni, ditimbangkan amalan kita. Pada hari tersebut ada seorang lelaki gendut, lelaki yang gemuk gedempol, dia datang pada hari kiamat dalam bentuk tubuh badan dia. Baik, kemudian la yazinu 'indallah janaha ba'udah. Bila ditimbang amalan dia, maka amalan kebaikan dia tak lebih berat pun daripada sayap seekor nyamuk. Nyamuk sayap dia lebih berat lagi daripada amalan kebaikan yang dia buat. Maknanya biar badan kurus tapi amalan timbangan kita berat. Jangan badan kita besar tapi timbangan kita ringan. Satu contoh saya cerita, kalau sahabat-sahabat pernah mendengar kisah ini. Kisah siapa? Iaitu kisah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ni, kalau sahabat-sahabat tengok saya ni kurus keding saja. Muscle pun tak ada ni. Tangan kecil saja ni, tangan. Betis pun kecil. Okey, tapi cerita Ibnu Mas'ud lebih kerdil, kurus keding, teramat kurus seumpama orang yang tak sempurna tubuh badannya. Ibnu Mas'ud ni seorang sahabat Nabi ni. Siapa dia Ibnu Mas'ud ni? Kalau orang tanya kita, siapa sahabat yang pertama membaca Al-Quran kepada orang kafir, maka dia adalah Ibnu Mas'ud. Siapa yang memenggal kepala Abu Jahal, maka dia adalah Ibnu Mas'ud. Apa cerita Ibnu Mas'ud ni? Bila badan dia kurus, satu hari ni dia diminta untuk panjat pokok kelapa. Dia diminta untuk panjat pokok kelapa lah pula, pokok kurma, maaf, pokok kelapa. Dia diminta untuk panjat pokok pasal dia kurus. Ketika dia sedang panjat pokok, kain dia tersingkap, terselak kain dia, nampak betis dia. Nampak betis dia pada waktu tersebut. Baik, so bila nampak betis Ibnu Mas'ud, terselak kain nampak betis dia, para sahabat yang duduk bawah pokok ketawakan betis dia yang kecil. Apa kata Nabi SAW kepada para sahabat yang telah ketawakan betis Abdullah ibnu Mas'ud yang kecil itu? Kata Nabi SAW, jangan kalian mentertawakan betis Abdullah ibnu Mas'ud yang kecil itu, kerana betisnya yang kecil itu sekiranya ditimbang di hadapan Allah di hari kiamat kelak, maka sebelah betisnya lebih berat berbanding bukit Uhud. Tu Ibnu Mas'ud tu. Dahsyat tak dahsyat? Badannya kurus keding, tapi kalau betisnya sahaja pun ditimbang, nescaya lebih berat berbanding bukit Uhud. Tu nak ceritakan betapa dahsyatnya. Okey, so itu di antara apa yang berlaku pada hari akhirat, iaitu pada timbangan, saat ketika mana ditimbangkan amalan manusia pada waktu tersebut. Baik, kita lihat apa pandangan para alim ulama berkaitan tentang mizan ini. Antaranya Al-Imamul Qurtubi. Dia mengambil pendapat daripada beberapa orang ulama tentang mizan, iaitu dia kata mizan ni mempunyai 2 iringan sangat besar. Mizan ni kan timbangan dacing tu, 2 benda yang besar tu dia kata. Besarnya ni sekiranya dia kata langit dan bumi diletakkan pada salah satunya, pasti termuat. Maknanya kalau ambil langit dan bumi pergi letak ke atas timbangan tu, akan jadi muat timbangan tu. Sebab tu disebutkan kalimah subhanallah dengan alhamdulillah, kalau gabung 2, dia akan memenuhkan di antara langit dan bumi. Menunjukkan langit dan bumi pun boleh letak. Boleh letak ke atas timbangan tu, nak ceritakan betapa besarnya. Kerana kita tak tahu berapa ganjaran pahala yang Allah berikan pada setiap amalan yang kita buat. Contoh-contoh. Okey, bagi contoh sikit pada Haji Osman Serum. Okey, pada Syakirin, pada Yang, pada dia Amanda contohnya. Pada Abang Zul kita, saya nak bagi satu contoh. Baik, kita bangun awal waktu pagi, kita buat solat sunat fajar, 2 rakaat solat sunat fajar, bukan? Apa ganjaran pahala buat pahala bagi solat sunat 2 rakaat sebelum tunaikan solat subuh?
Raka'atan minal fajri, 2 rakaat ketika waktu subuh. Sebelum nak buat solat subuh, solat sunat 2 rakaat. Apa? Baik, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isi dunia. Bayangkan tengok, itu pahala 2 rakaat. Bayangkan tengok kalau tiap-tiap hari dia buat. Kalau kita katakan timbangan tu hanya sebesar besen, timbangan tu hanya sebesar rumah, timbangan tu hanyalah sebesar kita katakan 10 kaki hasta, 10 hasta, macam mana nak letakkan? Kerana ganjaran dan gantian ataupun Allah berikan reward pada kita tu teramat banyak dan teramat besar. Itu nak gambarkan bagaimana besarnya timbangan sampaikan dikatakan kalau diletakkan langit dan bumi pada dia punya penimbang tu, nescaya langit dan bumi boleh diletakkan ke atas tu. Nak ceritakan besar, pasti termuat. Baik. Maka kebaikan yang kita buat ni dia akan jadi apa? Bila kita buat baik, orang selalu sebut nak tanya ni Haji, tanya apa Ustaz? Kita kalau kita buat baik, kita dapat apa? Dapat pahala dah kan Ustaz? Ya, betul, dapat pahala. Pahala tu apa Pak Haji? Pahala tu hadiah lah Ustaz. Hadiah tu hadiah apa? Entah. Kalau kita katakan kita buat baik, kita dapat pahala. Pahala tu apa? Maka untuk nak tahu pahala tu apa, maka dikatakan di sana kebaikan yang kita buat di dunia ini, maka dia menjadi ditransfer menjadi cahaya. Dia akan jadi cahaya. Okey. Buat dosa pula dia akan jadi benda yang menggelapkan. Okey, sebab tu di akhirat ni gelap. Maka dengan cahaya daripada pahala kita tadi itulah kita dapat berjalan. Maka pahala tu ditransfer, maka dia akan menjadi seumpama satu cahaya yang amat terang. Baik, maka dipasangkan pada waktu tersebut mizan, timbangan tu di hadapan arash. Syurga ada di kanan dan di kirinya dan diletakkan pada belah kanan ni iaitu timbangan dan juga cahaya tadi, cahaya daripada kebaikan. Dan di sebelah kirinya pula adalah neraka Jahannam. Dan di situ pula terletaknya iringan kegelapan. Yang neraka Jahannam gelap, yang sebelah syurga ni cerah. Maknanya kalau banyak kebaikan dia, makin banyak cerah dia, makin banyak cahaya. Dan tempat yang sebelah kegelapan ni akan jadi makin gelap, makin gelap, makin gelap dengan betapa banyak dosa yang dia lakukan pada waktu tersebut. Al-Qurtubi kata lagi, dia kata beberapa pandangan ada orang yang menolak berkaitan tentang mizan, antaranya puak Mu'tazilah. So itu kita tak mau pakai. Tapi kita ambil pandangan yang jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah berkaitan tentang wujud yang disebut sebagai mizan daripada dalil Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Baik, maka itu di antaranya. Baik, okey. Soalan dia lagi mungkin kita nak tanya di antara poin-poin terakhir ni. Setiap orang adakah ditimbang amalannya ataupun bagaimana? Okey. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, mizan pasti terjadi, tapi di sana keadaan tak sama di antara satu sama lain. Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, yu'raful mujrimuna bisimahum. Dikenali orang yang berdosa dengan tanda-tanda dia. Tak payah timbang pun dah dapat kenal dia adalah orang yang berdosa. Maksudnya tak ada timbangan pun akan dikenali manusia di hari akhirat. Walaupun tak ada timbangan, dia tetap akan dikenali. Tapi Allah sengaja buatkan timbangan tu pasal apa? Kerana Allah nak tunjukkan keadilan Allah kepada manusia. So, orang yang berdosa dikenali dengan tanda, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. Disentak daripada ubun-ubun, dipegang daripada kaki mereka. Siapa yang pegang ni? Para malaikat. Okey, pada hari tersebut. So, tengok muka pun malaikat dah cam. Ini geng pendosa, dosa banyak. Sebelum ditimbang lagi pun dah tahu. Baik, di antaranya hadis Nabi SAW diceritakan. Nabi SAW menceritakan kepada kita, dikatakan, Ya Muhammad, adqil min ummatik. Allah akan berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa dia? Wahai Muhammad, masukkan di kalangan umatmu, man la hisaba alaihi minal babil aiman. Masukkan di kalangan umatmu ke satu pintu di sebelah kanan. Pintu kanan iaitu orang yang tak perlu hisab. Maknanya dia tidak akan melalui timbangan lagi dah. Tak payah timbang, tak payah hisap, tak payah apa, terus masuk ke syurga. Masuk syurga tanpa hisap. Okey, ada di kalangan umat Nabi SAW ni yang masuk syurga tanpa hisap. Okey, tanpa hisap. Apa dia? Di antaranya dia kata, wahum syuraka'un nas fi ma siwah. Maka mereka tak sama sebagaimana manusia yang lain.
Ini orang-orang yang istimewa. Tahu tak berapa jumlah mereka? Disebut di dalam hadis 70,000 orang. Baik, bila kita sebut hadis ni, rasa-rasa apa dalam bayangan kita? Aku ni masuk ke tak masuk pun tak tahu. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita akan termasuk di antara 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisap. Mudah-mudahan Amin. insya-Allah kita masuk syurga tanpa hisap. Allahumma ja'alna minhum. Dia ada satu hadis yang panjang yang menceritakan tentang benda tersebut. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah. Okey, kita berhenti dekat situ. Nanti insya-Allah kita sambung sedikit saja lagi berkaitan tentang mizan dan bagaimana ditimbang amalan tersebut. Kemudian berkaitan tentang buku catatan, macam mana cara diberikan. Dan hari ketika buku catatan itu disebarkan, diberikan kepada kita selepas daripada ditimbang amalan masing-masing. Insya-Allah. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan bertemu lagi pada masa yang lain. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.